So saya akan share lagi sekali link attendance mereka yang baru masuk. Ada lagi belum masuk rasanya, seorang kah? Kalenda. So hari ini kita ada 2 kuliah kita nak cover. Ya, kita akan cover 2 kuliah. Minggu depan kita kelas hari Jumaat ni ada banyak cuti ya. Akan datang 2 hari cuti berlaku pada hari Jumaat. Minggu depan kita ada Christmas. Dan 1 minggu lagi tahun baru 2021. Kedua-dua kena pada hari Jumaat. Kemungkinan kita punya kelas untuk hari-hari cuti tersebut saya akan letakkan kelas secara recorded lah. Saya akan record kelas dan saya akan masukkan. So you boleh tengok pada bila-bila masa untuk topik-topik yang akan datang lah. Tapi untuk hari ini kita akan tengok 2 topik. Ada 2 topik. Hah? Siapa yang berbunyi? Tutup suara dia. Kuat. Siapa? Tak tahu? Mute. Okay. Alright, kita start kita akan tengok topik pertama, air, water and sea water. Kita akan tengok itu. Okay, dekat sini hari ini kita akan tengok mana. Okay, kita dah sebelum ni kita dah tengok introduction. Kita dah buat pasal plate tectonics, ocean basin kita dah lepas. Marine sediment kita dah lepas. So today kita akan tengok 2 topik. Yang pertama adalah sea water, water and sea water. Yang keduanya adalah air-sea interaction. So minggu depan kemungkinan besar saya akan buat recorded punya video. So you boleh tengok untuk topik ocean circulation. And then satu lagi waves. Nanti ini 2 minggu yang ada cuti lah. Satu Christmas, satu tahun baru. And then lepas tu kita akan balik masuk tahun baru. Kita boleh buat kelas. Sama ada kelas secara ni lah. Recorded atau kelas yang betul lah kat sini. So I think mungkin dalam minggu depan lah saya akan sharekan pasal apa lagi satu assignment yang akan dibuat sempena mulai minggu depan lah ya. Sebab ada persen-persen yang kita belum cover untuk you punya penilaian. So water and sea water, topik is benda ni agak general sebab dan anda pernah belajar dalam water quality ada benda-benda yang sama. Jadi kita akan go through tidak susahlah topik ini. Berkait dengan air laut. Okay, so apa yang bunyi? Okay, satu ciri yang penting untuk air adalah apa dipanggil sebagai hydrogen bond. Hydrogen bond. Mana saya punya controller ni hilang. Sekejap ya. Okay, saya punya pen tu tak bergerak lah. Okay, tak apa. Mouse saya pun tak gerak. Sekejap ya. Sekejap ya. Mouse saya tak gerak. Test.
Okey, boleh dengar. Okey, kita sambung kita cerita pasal hydrogen bond tadi. Hydrogen bond. Okey, kita dah tahu air ni formula dia adalah H2O ya. Jadi hydrogen bond adalah satu ciri khas yang ada pada air di mana hydrogen bond ni mengikat molekul-molekul air ni bersama ya. Itu yang memberikan dia satu kekuatan yang luar biasa di mana air ni boleh berada dalam bentuk cecair ya, untuk satu julat keadaan dia suhu yang sangat lama ya. Kita tahu bahawa air ni boleh berada dalam bentuk cecair daripada 1 darjah 0.1 atau darjah yang rendah ya, daripada 1 darjah sampailah kepada 99 100 darjah Celsius ya, satu julat suhu yang sangat besar. So ini adalah satu ciri penting lah kalau nak cerita pasal apakah ciri-ciri penting bagi air, salah satunya adalah hydrogen bond ni. Okey, yang keduanya adalah air sebagai solvent ya. Dia boleh digunakan untuk melarutkan apa-apa dan antaranya ion-ion penting yang kita akan nampak larut dalam air laut adalah garam ya, iaitu natrium klorida ya. So macam mana? So ion ni akan berpisah ya, natrium dengan klorida, dan air akan melekat pada mereka ya. Jadi bila air melekat pada mereka, dia kira sebagai larut. So itu adalah molekul-molekul air yang melekat kepada natrium klorida. Selain itu, air ada satu sifat yang dipanggil sebagai thermal characteristic ya, thermal characteristic. Okey, so saya hanya akan highlight benda-benda yang agak penting di dalam buku dua buku yang saya share kepada awak semua. Awak kena bacalah buku tu So benda-benda important, grafik-grafik tu saya akan terangkan supaya anda boleh faham apa benda yang berlaku. So dia kata sini water has a very extraordinary heat capacity high heat capacity Maksudnya air ni dia boleh menyerap haba boleh menyerap haba yang sangat-sangat banyak Bayangkan air itu masa saya kata tadi daripada 1 darjah Celsius sampailah 99 darjah Celsius dia boleh menyerap haba sebelum dia bertukar bentuk. Graf di sebelah sini menunjukkan kebolehan bahan-bahan ini untuk menyerap haba specific heat capacity So air ni adalah yang paling tinggi nilai dia adalah 1 1. So benda-benda lain ni rendah contoh di sini kita ada mercury 0.03, copper, iron, granite dan sebagainya. Ais pun ada sini ais pun 0.5 and then ini adalah mud tanah lumpur pun boleh menyerap haba yang sangat bagus. Okay, so inilah ciri-ciri bagi bahan-bahan. Apa maksudnya bila bahan tu ada nilai yang rendah? Apa agaknya kalau bahan ni nilai dia rendah? Apa maksud? Kurang tupat. Kurang tumpat? Dia lebih tumpat. Tidak juga. Menyerap haba. Dia senang ni, maksudnya kalau benda ni, kalau dia nilai dia rendah, dia akan cepat panas cepat panas. Okey. Contohlah ni dia tunjuk contoh pasir, quartz sand 0.19. So kalau anda pergi ke pantai, anda pijak pasir pada waktu tengah hari, adakah pasir itu panas? Panas kalau you pijak pasir dengan tanpa pakai kasut, kemungkinan you boleh terasa yang kaki itu rasa sangat panas Sebabkan sand ni dia boleh menyerap dengan haba ni, cepat dia bertukar menjadi kepanasan tapi kalau anda masuk ke dalam air laut pada masa yang sama, adakah rasa air laut tu lebih panas daripada pasir? Tidak kan? Jadi air laut tu masa tu
you selesa, you akan seronok berenang di dalam air laut, padahal pasir itu dah terlalu panas. Sama dengan bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat tanah, buat simen dan sebagainya. Dia cepat, dia punya heat capacity dia rendah, dia tak boleh simpan banyak haba, jadi cepat dia akan panas. Tapi air ni dia boleh simpan haba, dia boleh kumpulkan haba, jadi pelan-pelan dia punya kepanasan tu akan naik. Okay, so heat capacity is a measure of the heat requirement to raise temperature of 1 gram of substance by 1 degrees. Okay, dia perlukan haba, haba untuk menaikkan temperature dari untuk 1 darjah Celsius, 1 gram. Okay, so maksudnya air ni you perlukan dia punya nilai dia adalah dalam bentuk kalori. You perlukan 1 kalori untuk menaikkan 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius lah. Itulah secara asasnya lah, dia punya scientific punya explanation lah. So heat capacity is measured in calories per gram. Okay, kita tengok apa kesannya bila air ada heat capacity yang tinggi. Okay, ini yang keduanya adalah water temperature affects its density. Ini yang bercerita pasal ketumpatan air. So dalam subjek water quality sebelum ni kita pernah cerita pasal ketumpatan air. Kita tahu bahawa ketumpatan air yang paling tinggi ada pada nilai 4 darjah Celsius. Ini ketumpatan air yang paling tinggi lah. Maximum density is 1 gram per cm padu. So bila dia sejuk, dia akan hilang sikit ketumpatan dia. Dan bila dia capai nilai kosong ni, dia akan berubah daripada bentuk cecair kepada bentuk ais. Okay. Di sini ada something yang berlaku yang menyebabkan dia berubah. Okay. Dan di sini ialah nampak dia punya density pun berubah daripada tinggi menjadi rendah. Bila dalam bentuk cecair itu density lebih tinggi. Tapi bila dah jadi ais, density dia menjadi rendah. Sebab tu ais dia akan terapung di atas air. So density dia dah berubah. Tapi bila kita mula panaskan lagi air tu, panaskan, dia nampak di sini density dia semakin kurang juga, dia semakin rendah. Sebab bila sampai satu tahap nanti air itu akan berubah daripada cecair menjadi gas. Bila dia capai 100 darjah Celsius lah. Okey, di sini dia lebih lengkap, dia menunjukkan semua peringkat yang berlaku. Kita nampak di sini peringkat tadi yang ais, ais di sini. Okey, temperature. Okey, ini dalam bentuk ais lah semua ni. Sebab ni negatif, sudah negatif ni dalam bentuk ais. Okey, daripada negatif 40 menjadi kosong ni adalah semua bentuk ais. Okey. Tapi bila dah kosong, dia ada dua bentuk yang akan berlaku. Satu adalah ais dan satu adalah cecair. So perubahan ni dipanggil sebagai fusion. Fusion. Latent heat of fusion. So apa yang berlaku di sini adalah air berubah daripada ais menjadi cecair. So tenaga yang diperlukan untuk mencairkan ais dia agak rendah, iaitu sebanyak 80 kalori per gram. Dia dah cukup untuk mengubah bentuk daripada cecair ais kepada cecair. Di sinilah kita nampak kebolehan air untuk menyerap haba. So di sini A adalah temperature ni biasalah, temperature 20 darjah ni biasa office. So 100 darjah Celsius ada di F. Di sini ada berubah, something lagi berubah. Okey, sepanjang daripada 0 sampai ke 100, apa yang berlaku ialah air ni boleh menyerap haba. Menyerap haba sampai suhu dia makin meningkat sampai di sini 100. Bila sampai 100, dia akan berada dua lagi bentuk, iaitu sama ada bentuk cecair atau bentuk wap. Okey. Tapi untuk air itu mengubah bentuk, dia kena tambah lagi tenaga dalam bentuk heat.
Dan tenaga ni diperlukan adalah sebanyak 540 kalori per gram untuk vaporization. Penguapan, proses penguapan memerlukan tenaga yang sangat banyak. So jumlah tenaga adalah 540 kalori per gram. Di sini saja dia naik. Dia akan perlukan untuk menaikkan dia punya berubah bentuk daripada cair kepada gas. Okay. So kita nampak dia punya kebolehan air untuk menyerap. So di sini ini tak banyak 80 di sini. Lepas tu di sini ada 100, mungkin di sini sampai 200. 100 lah. 100 kalori per gram jadi. Nah, ini mudah. Daripada 0 sampai 100 dia perlukan 100 kalori per gram. So 1 kalori satu naik 1. Kalori 1 sampai 100. So bila sampai 100 kalori per gram dia akan berubah kepada gas. Ini dia perlu tambahan sebanyak 540 kalori per gram. Kenapa dia perlukan tenaga yang begitu besar? Agak-agak siapa boleh beritahu saya? Untuk menggerakkan molekul air tu? Tidak, ya lah, macam mana? Macam mana dia nak menggerakkan? Apa yang perlu dibuat untuk menukarkan air kepada gas? Suhu. Haba. Yalah haba lah, tapi apa yang berubah dalam air tu? Kenapa diperlukan begitu banyak? Suhu. Temperature. Memanglah temperature. Sekarang kita cerita pasal ni temperature. Tapi apa yang berubah di dalam air tu menyebabkan dia bertukar daripada, kenapa dia susah nak tukar daripada cecair kepada gas? Kenapa kita perlu tenaga yang begitu besar? Bonding between molecule. Ya. Tadi saya dah cerita masa mula-mula hydrogen bond. Hydrogen bond itu yang menyebabkan cecair itu stabil dalam bentuk air. Jadi untuk pecahkan hydrogen bond ni memerlukan tenaga yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Jadi nak pecahkan molekul air hydrogen bond tu menggunakan itulah 540 kalori per gram untuk memecahkan hydrogen bond supaya bila pecah dia molekul air dia menjadi gas, dia dah terpisah. So itulah cerita dia. Okay, next ini cerita pasal seawater. Seawater kita tahu seawater ni air laut. Air laut is 96% pure water and 3.5% dissolved solid and gases. The solid dissolved in seawater change its thermal temperature characteristic. Lowering is latent heat by 4%. Only 0.96 calorie of heat is needed to raise the temperature of 1 gram of seawater by 1%. Maksudnya dia lebih cepat air laut ni masak. Kalau air biasa dia perlukan 100 kalori per gram untuk menjadi 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius lah untuk jadi air masak lah, air yang tukar jadi gas lah. Tapi untuk air laut dia lebih cepat. Dia hanya perlukan 96 kalori per gram untuk mencapai 100 darjah Celsius. Dia lebih cepat. Sebabnya dia perlukan 0.96. Dan kenapa dia menjadi lebih rendah? Disebabkan oleh dissolved solid. Dissolved solid di dalam air. Seperti garam, natrium chloride. Ini benda-benda yang ada dalam air lah. Okay, dia kata juga di sini, the dissolved solid also interfere in the formation of ice lattice acting as antifreeze. Dia juga membantu mengurangkan dia punya freezing point. Freezing point pun berubah untuk air laut. Jadi pada 0 darjah Celsius tak semestinya ais akan terbentuk. Dia boleh turun lebih rendah lagi. So the temperature of maximum density moves towards freezing point as salinity increase. Ada kaitan dengan salinity. Finally, coinciding with the freezing point and the salinity of
24.7 parts per thousand. So freezing pointnya adalah negatif 1.33. Jadi hanya pada suhu negatif 1.33 darjah Celsius, air laut tu baru akan berbentuk akan mula membeku menjadi ais. So walaupun pada suhu 0 darjah Celsius, air laut tak lagi berbentuk ais. Kalau seawater pada 35, itu adalah air laut biasa yang typical. So dia hanya akan freeze pada suhu negatif 1.91 darjah Celsius. So dia dapat extra suhu temperature untuk jadi dia air batu. So ini tadi yang kita cerita tadi. Kita tengok proses dia tadi. So daripada ais, 1 gram ais dan jadi 1 gram air diperlukan 80 kalori untuk dia melt. Lepas tu dia nak panas jadi 100, dia perlu 100. 100. Okey, dia ni adalah pemanasan. Dia menyerap haba. Dan berubah bentuk daripada cair ke gas evaporation ni, dia perlu tambah lagi 540 darjah kalori. So tidak mudah untuk bertukarkan dia. So bila air dah mendidih, dia mendidih saja. Tapi bila dah mula keluar asap ni, maksudnya dah cukuplah tenaga dia untuk merubahkan bentuk. So proses yang terbalik pun sama je. Apa yang berlaku bila warp ni dia menjadi bertukar bentuk menjadi air balik, dia akan hilangkan tenaga yang terkumpul sebanyak 540. Sama je. Dia lepaskan balik dan dia bertukar balik menjadi air. Dan kalau dia nak sejukkan diri pun sama je. Dia kurangkan lagi haba 100 kalori, dan kalau nak bertukar menjadi ais balik pun sama, dia hilangkan tenaga sebanyak 80 kalori. So proses ini, proses fizik atau kimia ni adalah benda yang berkait dengan menambah tenaga dengan menghilangkan tenaga. Tapi ciri-ciri ni sangat unik kepada air sebab dia satu benda yang mempunyai kebolehan yang sangat julat besar lah, julat yang sangat besar. Sebab itu planet kita ni dipenuhi oleh air, dan air ni dia membantu untuk planet kita menyeimbangkan cuaca, menstabilkan suhu dunia dan sebagainya. Okey, dari segi kitaran hidrologi, macam mana pergerakan air. Okey, ini dia benda yang besar terjadi. Sama dengan tadi cerita pasal pergerakan, ini cerita pasal pergerakan, tapi macam mana, berapa besar pergerakan. Kalau di sini ditulis sini, bilangan air yang paling banyak akan naik secara evaporation. Okey, evaporation akan mengambil sehingga 437,000 atau 66,000 kubik kilometer air setiap tahun. Tapi yang lain kecil-kecil macam transpiration kecil. So ini akan pergi ke atas, bila dia evaporate maksudnya dia naik ke atas udara dan membentuk awan. Ini dipanggil sebagai proses condensation. So awan ni dia akan pergi dua tempat. Satu dia akan pergi ke laut, dan satu lagi dia pergi ke daratan, dan dia akan turun sebagai hujan. So precipitation. So dari segi precipitation, perbandingan di sini dia mengatakan bahawa lebih banyak air hujan akan turun di laut berbanding dengan di daratan. Dan air ini akan ada di atas bukit ni, dia akan sejuk dan membentuk ais. Ais ni di bukit-bukit ni dipanggil sebagai glacier. Sungai-sungai yang membeku di atas sungai dipanggil glacier. So inilah simpanan air tawar kepada masyarakat dunia lah. Malaysia tak ada lah benda ni, tapi negara yang lebih latitude tinggi dia ada glacier. So glacier ni setiap tahun dia akan mencair mengikut musim,
dan sebagainya, global warming juga, dan dia ambil masa lah untuk cairkan. Dia tak akan cair semua, dia tetap akan sejuk di atas, tapi dia adalah sumber bekalan air bersih. So glacier ni, kalau tak ada glacier, dia ada sungai. Sungai ni akan pergi ke tasik, dia akan jadi sungai yang digunakan untuk air minuman, dan dia balik semula ke laut sebagai runoff. Runoff ni kecil je, 46,000. So ada juga air yang akan meresap ke dalam tanah yang dipanggil sebagai groundwater. Tapi apapun semua ni dicampur sebagai runoff. Runoff ni hanya 46,000. So ini adalah dari segi kitaran air lah. Banyak air ni yang diserap daripada lautan pergi ke udara dan kembali semula kepada bumi hanya sedikit saja. Dan digunakan pun sedikit saja. Okey, selain benda air, benda lain juga bergerak bersama-sama iaitu dari segi solid, gas dan solid lah. Benda-benda ion-ion ni semua bergerak bersama dengan air. Mereka dah banyak datang daripada sungai. Sungai membawa ion. Daripada industri, volcano ni adalah semula jadi. Tapi selain itu kita ada banyak kilang. Kilang juga menyemburkan banyak bahan-bahan kepada laut. Seperti sulfur, chloride, sulfate dan sebagainya diturun kepada laut. Dan semua ni akan dicampur dengan air laut, membentuklah apa yang dikatakan sebagai air-air yang terlarut di dalam air laut. Seperti benda-benda ini. Okey, benda-benda ni. Okey, dan benda ni akan berkumpul sama ada dia larut atau dia menyebabkan proses-proses penting lah untuk hidupan air laut seperti plankton yang akan gunakan air-air tertentu lah. Okey, dari segi salinity, kita cerita balik salinity. Apa dia salinity adalah 1 ppt adalah bersama dengan 1 kilogram 1 gram air dalam 1 liter air. 1 gram garam lah contoh, garam. So itu adalah salinity lah. So di sini dia kata bahawa air laut ni majoritinya adalah air, tapi air laut ni ada sikit saja. Ini adalah salinity air laut iaitu 35 ppt. Di sini dia kata 34.8 gram. Dilarutkan di dalam 1 liter air iaitu 965.2. So campur dua-dua ni dia akan jadi 1000 gram atau sama dengan 1 liter atau 1 kilo. Okey. So sebahagian kecil dia adalah datangnya daripada ni, dia ada chloride, dia ada natrium dan dia ada benda-benda tadi yang saya tunjukkan dalam graf tadi, sulfate, magnesium, calcium, potassium dan lain-lain. So hanya sedikit saja yang ada di dalam air laut. Tapi tetap dengan adanya bahan-bahan seperti ini di dalam air menjadikan air ini tidak dapat diminum. Kita tidak boleh minum air laut. Kita tahu air laut tu sangat masin. Walaupun dia hanya 35 gram saja di dalam 1 liter air, tapi dia sangat masin. Kalau anda stranded dekat laut, air laut ni tak boleh diminum sebab dia akan menyebabkan anda dehydration. So, you kena masaklah air laut tu supaya dia menjadi air tawar. Lepas tu bolehlah minum. So, ini boleh bacalah. Ini dia punya concentration of ion di dalam air laut. Okay, yang kecil-kecil lah. Tadi natrium klorida yang paling banyak. Okay, nak tunjuk beza di antara air sungai dengan air laut. Okay, air sungai. Jadi contoh macam bicarbonate ni banyak di sungai. Okay. Tapi macam kalsium banyak di laut. Okay. Silicate banyak di sungai. Sulfate banyak di laut. Chloride banyak di laut. Sodium ion banyak di laut. And then magnesium pun banyak di laut. Potassium banyak di laut. So itulah dia. Jadi yang kalau saya tanya soalan dia,
Apakah ion yang banyak di sungai? Ia adalah bicarbonate atau silicate. Kalau nak cerita lah, ini soalan esei banyak nak kena cerita. Okay. Next. Yang ini boleh baca lah. Ini adalah ciri-ciri air laut dengan ciri-ciri air tawar. Seperti, so this is just information. Okay, proses-proses. Jadi proses-proses macam mana kita nak yang berlaku kepada air. Contohnya seperti precipitation ni adalah hujan. Run off ni adalah air yang datang dari tanah dibawa ke laut. Okey, lepas tu iceberg melting, sea ice melting, So ini semua adalah proses yang akan dikata di sini decrease, decrease. Decrease apa? Salinity, Kenapa? Okey, bila hujan, bila air ditambah ke dalam air laut, jadi salinity akan kurang. Itu maksudnya lah. Ini proses-proses yang akan mengurangkan salinity. Tapi proses yang akan meningkatkan salinity, iaitu increase, adalah membentuknya sea ice dan juga evaporation lah. Evaporation dia akan meningkatkan salinity. Okey, selain daripada itu, kita tengok dari segi gas-gas yang ada di dalam air. Yang paling banyak adalah apa? Yang paling banyak gas di dalam air adalah concentration in seawater in parts per million by mass whole, iaitu carbon dioxide. Yang paling sikit adalah oksigen dan yang sederhananya adalah nitrogen. Berbeza di atmosfera. Atmosfera yang paling banyak adalah nitrogen, lepas tu oksigen, lepas tu CO2. Oh, ini dia air, 48% nitrogen juga, oksigen adalah 36, and then carbon dioxide adalah 15. Tapi ini adalah concentration, kepekatan. So ini adalah concentration of gases yang penting lah, iaitu O2 dengan CO2. Okey, kita tengok O2 punya graf. Kenapa dia macam ni? Agaknya kenapa? Kenapa oksigen ni tinggi di lapisan atas, lepas tu pada kedalaman tertentu dia semakin rendah kat sini. Katakan sampai sini. Kenapa dia macam tu? Apa yang berlaku sini yang menyebabkan oksigen dia tinggi? Ada kaitan dengan pressure kan, Cik? Apa? Pressure? Gelombang, Cik. Oh, Air itu bergelombang. Pressure. Oksigen. Apa yang menyebabkan oksigen tinggi biasanya dekat kolam? Apa yang menyumbang? Air itu berkocak. Air berkocak boleh. Lagi? Ada benda kat sini. Banyak. Phytoplankton. Ya. Ada fotosintesis. Inilah ya, phytoplankton dengan fotosintesis. Ini sentiasalah yang menyebabkan oksigen tinggi di lapisan atas. So bila lah dah mula masuk ke dalam, dia mula rendah. Okey, tapi di sini kenapa dia macam tinggi balik? Di kedalaman yang sangat dalam. Kenapa dia tiba-tiba dia tinggi balik? Jawapan dia ada sini. Okay, oxygen level are slightly higher in deeper waters because there are fewer animal present to take up the oxygen than reach these depths. Okay, memang dia dah rendah, tapi dia rendah dengan cepat di sini sebab di sini masih ada banyak hidupan. Tidak ada fotosintesis yang dalam, tidak ada fotosintesis.
Lepas tu dia punya haiwan masih banyak, jadi dia turun lah sampai satu takap. Bila lebih daripada 1000 meter ke bawah ni dah tak ada organisma sikit saja. Jadi oksigen tidak digunakan secara banyak. So dia dapat naik balik sikit ya, di bawah. So tapi CO2 ni memang dia rendah lah. CO2 ni rendah. So CO2 kenapa dia rendah di bahagian atas? Sebab digunakan oleh phytoplankton lah untuk fotosintesis. Sebab tu dia agak rendah. Tapi di bawah ni dah tak ada phytoplankton, jadi CO2 ni akan meningkat sajalah. Dia tak akan turun. Ini adalah proses-proses yang berkaitan dengan carbon dioxide. Carbon dioxide ni dia sedang larut dalam air. So dia akan bertukar-tukar bentuk lah kepada carbonic acid, bicarbonate dengan carbonate. Yang ini kita dah banyak cerita dalam water quality dulu. So ini just refresh tak payah hafal ni lagi. Cuma apa yang penting ialah apa-apa perubahan daripada carbon dioksida di antara carbonate dan sebagainya, dia yang pentingnya adalah dia menyebabkan dia sangat efek kepada pH walaupun pH air laut ni stabil tapi lebih kurang 8 lah pH air laut adalah lebih kurang 8. Tapi disebabkan oleh global warming, bila CO2 sangat banyak di udara, dia akan banyak diresapkan ke dalam air. Kalau ada efek kepada global warming, agak-agaknya pH ni akan lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau global warming. Siapa boleh bagi tahu? pH akan turun atau pH akan naik kalau global warming? Dia akan jadi pahit. Pahit. Tinggi. Bukan. Tinggi. Rendah atau tinggi pH? Akan naik atau turun kalau global warming? Baik. Alkali macam pahit. Ya, apa? Tak adalah pahit-pahit ke tak ada pahit. Dia naik atau turun je pH? Turun tu. Turun lah, dia turun. Global warming akan menyebabkan pH kurang. Sebabnya ialah CO2 ni dia adalah acidic. Acidic. Bila dia banyak dalam air, dia menyebabkan air itu menjadi lebih berasid. Bila kita asid dia pH dia adalah lebih rendah. So itu yang akan berlaku lah. Yang bila pH tu kalau global warming semakin lama, pH air akan semakin rendah. Semakin rendah. So ini menunjukkan effect of global warming. Ini gambar dia. Sea surface temperature. Kita tengok. The ocean, ini kata sini, the ocean is becoming more acidic and is absorb additional CO2. Okay, CO2 daripada udara ni dia meresap ke dalam air laut. Taklah air laut tu sangat besar. So bila masalah dia ialah keadaan di mana kalau air tu lebih berasid, dia akan efek kepada banyak organisma yang mempunyai cengkerang. Sebab organisma bercengkerang memerlukan keadaan yang beralkali. So apa efek global warming kita nampak di sini. Okey, dia kata di sini data ni daripada tahun 1700 sampai 1990. Data pH air laut. Dan ini adalah tengok nampak dia punya warna. Warna yang bagus adalah di mana tidak ada perubahan di antara tahun 1700 sampai sekarang. Kalau dia nilai dia tak berubah, maka dia akan kosong. Tapi kalau kita tengok apa beza, ada beza banyak lah daripada dulu sampai sekarang. Okay. So tak ada lagi yang warna purple. Tak ada. Warna biru tak ada. Yang ada dah mula di sini adalah warna hijau banyak. Warna hijau. Maksudnya ada beza antara pH zaman dulu sampai sekarang. Sekurang-kurangnya negatif 0.01
dah dia punya nilai dia. Kalau katakan pada masa 1700 tu pH adalah 8. Sekarang pH dia adalah 8 tolak 0.07. Jadi berapa? 7.93. Okey. Itu maksudnya. Tapi kalau kita tengok sini, ada kawasan yang warna kuning. Kuning ni maksudnya lagi tinggi lagi dia punya perbezaan di sini. Okey. Lepas tu ada kawasan yang gelap macam ni. Yang kawasan yang warna coklat. Coklat ni maksudnya dah ada perubahan sebanyak negatif 0.1. So maksudnya pH di kawasan itu dulu adalah 8. Sekarang adalah 7.9. Nampak macam kecil, tapi untuk sesuatu yang sangat stabil di dalam air laut, efek dia mungkin besar kepada organisma-organisma yang berada di lautan. Okey, ini dah cerita pasal temperature lah. Balik kepada temperature, kita nak cerita pasal suhu surface water moderates global temperature. Dia kata air laut ni membantu untuk stabilkan temperature dunia. So ini adalah satu contoh yang sangat nyata kalau kita tengok sini. Ada dua tempat di Amerika. Satu adalah San Francisco. Satu lagi adalah Norfolk. Satu kat belah satu belah west, satu adalah east, Amerika. Tapi kenapa mereka berada pada satu garisan yang sama, latitude yang sama. Tetapi kenapakah mereka mempunyai suhu yang berbeza sepanjang tahun? Yang warna biru adalah Norfolk, yang warna hijau adalah San Francisco. Kenapa dia macam ni? Jawapan dia ada juga tulis tu, tapi cuba tanpa merujuk kepada jawapan. Kenapa dia agak-agaknya macam ni? Okey, di sini adalah laut lah. Di sini adalah laut. Okey, di sini adalah laut. So, kenapa Norfolk ni mengalami temperature perbezaan yang sangat besar di sepanjang tahun berbanding dengan San Francisco, dia berbeza, dia agak kecil. Siapa boleh jawab? Cuba. Faktor cuaca, Encik. Yalah, cuaca macam mana tu? Tiupan angin, Cik. Tiupan angin Okey, angin. Okey, saya tunjuk arah angin dia. Arah angin dia daripada sini. Angin daripada bukan macam ni lah. Angin daripada timur ke barat. Okey. So, apa kaitan angin dengan dia punya temperature? Okey. Kenapa? Angin betul, tapi macam mana angin tu menyebabkan suhu dia berbeza macam ni? Padahal mereka berada pada latitude yang sama. Dia bawa angin panas dari darat ke laut ke? Siapa? Okey. Okey. Okey, kalau lebih kurang macam itulah ya. So kalau kita tengok San Francisco, angin dia datang daripada mana? Daripada laut. Okey. So disebabkan laut ni adalah kita tahu dia adalah air yang agak stabil dia punya suhu. Jadi apa-apa angin yang datang daripada laut tu, dia punya perubahan suhu dia tidak besar, tidak besar. Tetapi untuk yang Norfolk ni, angin dia datang daripada darat. Angin datang daripada sini, Okey, jadi disebabkan
angin ni melalui satu bentuk muka bumi darat yang sangat besar. Dan kita tahu tanah ni dia cepat panas dan dia cepat sejuk. Dia tidak macam air. Air dia boleh serap haba. Jadi dia disebabkan itu, jadi angin yang tiup kepada Norfolk bukan datangnya daripada laut, tapi datangnya daripada daratan. So angin daratan ni dia berubah-ubah. Dia boleh cepat panas dan cepat sejuk. Jadi sebab itu cuaca dia tidak sestabil daripada cuaca yang bergantung kepada lautan. So bila cuaca dia disebabkan oleh lautan, dia akan lebih stabil. Tapi untuk bahagian timur Amerika ni, dia masalah dia ialah cuaca dia tidak akan stabil. Dia boleh sangat sejuk dan dia juga boleh sangat panas sebab udaranya datang daripada tanah. Tanah ni cepat sejuk dan cepat panas. Boleh faham ya? Dan konsep ni dipanggil sebagai thermal inertia. Inertia kita tahu bahawa ia sesuatu yang cuba untuk melambatkan perubahan. Inertia. Contoh kita tolak bola tu. Untuk bola tu bergerak, dia perlukan tenaga yang cukup untuk mengubahkannya. So kalau di daratan ni dia tidak bagus untuk menyerap haba. Tidak dapat. Dia kalau panas dia terus serap dan dia melepaskan haba tu dengan cepat. Dia menyerap dengan cepat. So udara-udara yang melalui tempat panas ni sangat panas. Tapi bila waktu malam, haba dia terus hilang. Jadi udara dia jadi sejuk terus. Sebab itu bila ada berada di tepi laut, orang kata kalau pergi tepi laut, kalau waktu siang tanah panas, pasir panas, pasir sangat panas. Tapi laut lebih sejuk daripada tanah. Kalau waktu malam, pasir sejuk, tapi air laut ni masih panas, masih sedap lagi nak berenang. Itulah, itu yang kata di sini, inertia, thermal inertia. Air laut ni satu jasad yang bagus untuk menyerap haba atau mengekalkan haba. Jadi apa-apa angin yang tiup di atas air itu dia lebih stabil. So San Francisco boleh kira sebagai tidak menghadapi cuaca yang ekstrim lah berbanding dengan Norfolk atau New York ke apa ke belah sana. Okey, suhu planet juga berubah daripada panas ke sejuk. Jadi ini contoh bulan Mac. Okey. Lepas tu kita ada bulan September kat sini. Kita nampak ini adalah Antartika. So saiz Antartika sebenarnya berubah bentuk daripada bulan Mac sampai bulan September. So bila September, Antartika ni menjadi besar macam ni. Okay. So ini adalah berkaitan dengan cuaca lah. Cuaca dunia, planet kita berubah, ada cuaca, 4 musim. Okay, next kita ada dari segi perubahan pergerakan air, suhu dengan air lah. So kita planet kita ni, kalau kita bahagikan dia ada banyak-banyak kawasan. Kita berada di tengah-tengah dipanggil sebagai equator. Okey, di sini dia ada satu garisan yang penting di sini. Okay. Ini dipanggil sebagai Tropic of apa nama dia? Tak nampak. Cancer, Tropic of Cancer. Dan bawah kita ada satu lagi garis penting dipanggil sebagai Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer. Yang bawah dipanggil sebagai Tropic of Capricorn. Kita tolong mute-kan dulu siapa tu. Elenda. Sekejap. Okey. Okey, kalau tak salah saya, dia punya berapa darjah kat sini adalah 23 darjah setengah. Kalau tak salah saya lah. Mungkin saya silap sikit, tapi lebih kurang. Kenapa dua garis ni sangat penting? Kita akan ceritakan pada slide yang akan datang lah. Adalah, So ini 0 darjah sini, 0 darjah. Ini 23 rasanya, 23 darjah setengah. Lepas tu dia ada satu lagi pada 60 darjah.
60 darjah ni satu juga nilai, satu line yang penting, ya, 60 darjah. Kenapa ada garis-garis tersebut? Okay. So kalau anda berpeluang pada satu hari, anda pergilah ke garis-garis ni, sebab garis-garis ni adalah garis-garis yang nyata yang ada dalam sains. Sebagai contoh, kalau anda nak pergi garisan khatulistiwa, kat mana nak cari garisan ni? Ekuator. Dia nak je. Pontianak. Ya. Yalah, ya, ada kat Pontianak. Kalau anda ada peluang, pergilah ke Pontianak. Pontianak, Indonesia. Indonesia. Iaitu sebenarnya boleh pergi je kalau tak ada COVID. Tapi sebab ada COVID ni, tak boleh pergi mana-mana lah. Ya. Daripada Kuching, anda boleh naik flight pergi terus ke Pontianak. Ya. Di bandar Pontianak ni, garisan khatulistiwa ni melalui bandar tersebut lah. Dia ada satu monumen kat sana. Okey, so apa yang berlaku di sini, cuba nak tunjuk di sini bahawa di sini kita ada dua zon-zon tertentu lah. Ada zon dipanggil sebagai evaporation zone dan ada juga dipanggil sebagai precipitation. Apa maksud evaporation? Maksudnya di sini ada berlaku banyak evaporation, iaitu tempat yang panas. Okay? Bila panas, dia akan banyak evaporation. Jadi bila dia naik awan ni semua, dia akan pergi ke zon lain untuk dia turunkan sebagai hujan. So ini dipanggil sebagai precipitation. Sama dengan utara dengan selatan. Okey, ini adalah perubahan suhu bumi siang dan malam. Ya, kalau kita tengok, kalau dia tidak banyak berubah, maka dia akan tiada warna biru cerah ni. No change. Siang dan malam tidak ubah. So kita boleh nampak warna biru cerah ni sepanjang lautan tu adalah stabil dia punya suhu. Tapi kalau kita tengok pada darat, nampak tak dia punya color, warna orange kebanyakan dia, warna orange. So maksudnya suhu pada waktu siang sangat berbeza dengan suhu pada waktu malam. Ya, sangat berbeza. Itu yang tadi angin tu, angin daripada laut ni, tiup tadi, dia cerita tadi, dia tiup ke San Francisco. Jadi suhu dia stabil. So cuaca San Francisco ni agak stabil. Tapi dia suhu angin tu meniup melalui Amerika ni. Jadi bila pergi ke Norfolk ke sini, angin dia datang daripada angin daratan ni. Angin daratan ni tidak stabil. Siang malam berubah sangat besar. So dia mengalami cuaca yang agak ekstrim dari segi suhu. So tempat yang paling ekstrim adalah di gurun-gurun lah. Ini antara gurun saya di Afrika ni, Sahara kot. Gurun di Australia ni ada satu lagi. So di sini berubah cuaca suhu yang sangat sejuk pada waktu malam dengan siang. Okey, ini lagi ini cerita pasal suhu juga. So kita boleh nampak bahawa suhu yang panas ni sebenarnya hanya sedikit saja. Nipis saja lapisan ni. Okey. Di bahagian atas saja di mana dia agak panas. Efek dia pun sikit saja, tak sampai pun 500 meter. Selepas 500 meter terus jadi sejuk. Sejuk dan sejuk. Okay. Dan bila sejuk ni maksudnya apa? Cahaya tidak menembusi lah. Cahaya tidak menembusi. Lautan ni sangat dalam dan kebanyakannya dalam sangat gelap. Sangat gelap. Dan ini menunjukkan dia punya latitude. Ini latitude. So khatulistiwa adalah di sini. Khatulistiwa adalah kosong. Ini adalah profil suhu untuk khatulistiwa. Lepas tu pergi sampai ke bawah. Ini south. Dan ini north lah mungkin. Okay. Ini adalah ocean water salinity. Water salinity sama juga daripada khatulistiwa sampailah latitude yang ke bawah dan ke atas. So kita tengok sini, ocean salinity measured
from 1985 to 1999 minus the year of 1955 to 1969. So dia tengok sini. So banyak berubah facility adalah di kawasan yang warna purple. Purple maksudnya ada banyak perubahan. Biru pun sama, ada banyak perubahan. Kawasan yang stabil adalah kawasan yang berwarna putih. So kalau kita tengok perubahan facility banyak berlaku di lapisan atas. Lapisan atas. Dan kebanyakan selepas 1000 atau selepas 2000 meter suhu adalah, bukan suhu, facility adalah agak stabil. Tidak banyak berubah. So cuaca di planet kita banyak mengubah apa yang berlaku di lapisan atas lautan, di lapisan atas. Lapisan atas ni banyak berubah. Untuk suhu dan juga untuk benda-benda lain seperti salinity. Ini adalah cuaca-cuaca lah, winter temperature, dan ini boleh baca je. Okey, ini yang tadi tadi saya cerita pasal 3 jenis garisan penting di planet kita, iaitu equator, Tropic of Cancer dengan Tropic of Capricorn. Okey, kalau tengok sini yang warna ni, yang merah, bukan merah dia. Merah ni adalah temperature. So kita tengok temperature yang paling tinggi adalah, ialah kita tahulah kita di tengah-tengah ya. So temperature paling tinggi adalah di tropical lah. Dia meningkat sampai sini. Okey, tapi dari segi salinity, dia lebih tinggi di kawasan Tropic of Cancer, okey, di sini, dengan Tropic of Capricorn ya. Sebab apa? Sebab dia ada peredaran di planet kita yang menyebabkan kawasan ni akan mengalami salinity yang agak tinggi di sini. Sebab tadi kan kita tengok di sini adalah evaporation zone. Tadi kita kata di sini adalah evaporation zone. Sama juga dengan sini. Okay, evaporation zone. So bila ada banyak evaporation, salinity dia akan meningkat. Okay. Dan dia kata one of the main reason is because salah satu lagi adalah ada banyak run off juga berlaku di kawasan itulah, especially dekat equator okay, northern latitude. Okay, ini adalah ocean is certified into density zones by temperature and by salinity. Okay, macam kolam kita pernah belajar, dalam kolam kita ada panggil lapisan-lapisan yang terbentuk di dalam kolam. Ingat lagi tak apa nama dia? Dulu kita belajar pasal suhu saja. Kita ada 3 lapisan di kolam, iaitu apa yang dipanggil sebagai thermocline, thermocline, kan? Iaitu perubahan suhu daripada atas sampai ke bawah. So sama dengan di laut juga ada lapisan tersebutlah. So untuk density dia dipanggil sebagai pycnocline, pycnocline. So di kata sini seperti kalau pada dalam keadaan biasa, kebanyakan laut adalah pycnocline ni adalah lebih kurang 18% of ocean water. Okay, and then 2% is surface zone, and then 80% adalah deep water. So ini contoh kalau thermocline ni, ini thermocline kat sini. Okay, so ini adalah pycnocline. Okay, so thermocline dengan pycnocline adalah bertentangan. Okay, bertentangan. Di mana kalau suhu tinggi, suhu mula menurun di sini, density akan mula meningkat. Okay, so dia terbalik. Apa kaitan antara pycnocline dengan halocline? Ada satu lagi. Halocline adalah berkaitan dengan salinity. So bila density meningkat, ini density. Ini adalah temperature, suhu. So apa kaitan pycnocline dengan halocline? Bila
pinoclean meningkat, haloclean juga akan meningkat. Atau bila pinoclean menurun, haloclean akan menurun. Sebab kita tahu bahawa air garam ni, kalau dia lebih banyak air garam, maka dia lebih tumpat. So tumpat itu adalah density. Ya, sama juga sini, thermocline nampak ni, thermocline. Ya, di mana suhu menurun secara cepat. Okey, kalau di kawasan yang high latitude, dia tidak ada thermocline, dia straight je. Okey, tapi dia sejuk. Less than 4, sejuk. Kalau di kawasan low latitude, pinoclean dia terbalik, ingatlah. Thermocline dengan pinoclean adalah terbalik. Okey. Kalau di kawasan high latitude, pinoclean dia adalah juga sama saja, satu line saja. Tapi pinoclean dia adalah terbalik daripada yang suhu. Bila suhu rendah, temperature dia, dia punya ketumpatan di sini adalah yang paling tinggi lah, tapi dia straight je. Dia straight. High density. Okey, kita nak cerita pasal cahaya. Cahaya di sini. Okey, cahaya. Okey, sebab kenapa air laut kita nampak macam kebiruan? Sebab untuk UV light ni cahaya daripada matahari, dia ada banyak gelombang, visible light. Jadi gelombang cahaya yang paling banyak diserap oleh air adalah warna biru. Lepas tu warna hijau. Sebab itu air kita banyak nampak warna biru dan hijau. Itu je lah. Dan cahaya ni dia tidak sampai ke dasar macam tadi gambar dia. Okay. So dia akan memasuki kawasan yang dipanggil sebagai photic zone. Photic zone. So kawasan yang tidak ada cahaya dipanggil sebagai photic zone. So di photic zone ni lah yang ada productivity, yang ada fotosintesis. Di bawah tu tidak ada lagi sebab tidak ada cahaya. Iaitu kesemua di sini adalah kegelapan saja. Okay, selain daripada cahaya, satu lagi cahaya ni dia tidak pergi jauh ke dalam air, dia hanya di lapisan atas. Tapi satu lagi benda yang boleh masuk ke lautan dalam adalah bunyi. So bunyi ni dia boleh pergi jauh ke dalam. Kalau kita tengok graf ni. Kita tengok graf ni. Daripada kosong, kedalaman dia adalah kosong, surface, sampailah ke 3,000 meter. Kita tengok dari segi berapa laju so gelombang bunyi ni boleh turun. Kalau kita tengok sini. High sound velocity ada kat sini. Okay, dia sampai sini. Lepas tu dia akan kurang. Dia akan jadi minimum. Lebih kurang dalam 1,000 meter ni dia akan jadi perlahan. Tapi dia akan meningkat balik di bawah. Jadi high sound velocity balik. Okay, so kawasan yang 1,000 meter ni di mana dia punya minimum sound velocity ni juga dipanggil sebagai SOFA layer. Pelik nama dia. Okay, SOFA layer kat sini. So bunyi ni penting lah untuk orang yang membawa kapal ni. Sebab bunyi ni memberikan dia menggunakan peralatan yang menggunakan dia untuk mencari macam-macam di dalam lautan ni. Seperti mencari ikan, menggunakan sonar dan sebagainya. Dan untuk peperangan sama juga konsep dia, mereka menggunakan bunyi untuk mengesan submarine. Jadi sebenarnya disebabkan oleh sifat fizik bunyi di dalam lautan ni, di mana dia ada maksimum dengan minimum. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang tidak boleh detect oleh kapal. Sebab bunyi ni dia membengkok di dalam lautan ni. Jadi ada kawasan dipanggil sebagai shadow zone. So di sinilah kadang-kadang ada tersembunyinya kapal-kapal selam enemy yang nak tembak torpedo lah.
Ada satu cerita terbaru yang dekat movie tu yang berkait dengan submarine yang menembak kapal. Saya tak ingat tajuk dia baru-baru ni. Itu agak unik lah cerita tu kalau you tengok. Dia submarine ni dia nak mencari dia kena gunakan sonar. Dan dia kena dengar bunyi apa-apa saja dekat submarine ni boleh memberikan dia detection. Ya, sama ada dia bunyi propeller ke, bunyi orang menjerit ke, bunyi orang buat parti kat dalam ni pun boleh didengari menggunakan sonar. So itu adalah teknologi lah yang digunakan untuk bawah lautan. Ini tadi dah yang sonar tu. Okey, satu dia dapat detect menggunakan digunakan gelombang bunyi. Bila dia kena je dia balas balik. Satu lagi menggunakan earphone dia dengar bunyi di dalam lautan tu. Menggunakan bunyi pantulan bunyi untuk mencari wreckage dan sebagainya. Ini kita pernah tengok dalam kelas yang awal-awal tu, semua menggunakan teknologi bunyi lah. Sebab bunyi lebih canggih berdasarkan dengan cahaya. Cahaya tidak boleh bantu. Di dalam lautan ni gelap saja. So dia guna something yang tak perlukan cahaya, iaitu menggunakan bunyi. So ini adalah side scan sonar. Kita pernah tengok dalam kelas sebelum ni. Okey, kita dah selesai topik hari ini. Topik hari ini kita cerita pasal air. Cerita pasal air, salinity, gas dalam air, kitaran-kitaran air. Lepas tu daripada air ni dia akan menjadi cuaca dan ciri-ciri bagi air laut, berapa pH, apa macam mana dia membantu untuk stabilkan suhu-suhu di bumi, dan apa perubahan air ni daripada suhu air ni daripada awal tahun, bulan tertentu dia boleh berubah keadaan di air seperti pembentukan ais. Ada kawasan-kawasan yang di mana berlakunya banyak evaporation dan kawasan yang ada banyak precipitation, perubahan cuaca, dan juga salinity, and then ini adalah kaitan antara ketumpatan, density, suhu dengan salinity. Tiga ni sangat penting. Bila density meningkat, salinity meningkat, suhu akan lebih rendah. Dia terbalik, suhu adalah terbalik. Cahaya kenapa air kita berwarna biru atau hijau, air laut, disebabkan oleh serapan daripada gelombang cahaya. Dan satu teknologi yang sangat berguna iaitu sound wave. Sound wave boleh bergerak di dalam lautan dengan sangat tepat dan digunakan untuk pelbagai teknologi seperti untuk submarine, untuk mencari ikan, untuk cari harta karun dan sebagainya menggunakan teknologi bunyi. Kita dah selesai satu.